Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jadi alhamdulillah kita sambung lagi. Al-muqaddimatu usulul fiqhi adillatul fiqhi al-ijmaliyatu wa turuqu istifadati juz'iyatiha wa halu mustafidiha wa qila ma'rifatuha. Usulul fiqh apa? Usulul fiqh satunya usul usul fiqh dengan makna satu-satu dengan makna ifrad bil makna ifradi. Makna ifradi maksudnya usul jamak aslun. Al uslu jam'u asl, di makna pangkal ataupun asal bagi sesuatu. Al fiqhu pula dengan makna faham, al fahm. Jadi usulul fiqh pangkal kefahaman, akar bagi kefahaman. Itu kalau kita terjemah secara bil makna al-ifradi dengan makna satu-satu perkataan. Kalau dengan makna terkibi, bil makna terkibi, maksud makna terkibi ini gabung. Perkataan usul dan fiqh itu digabung, dia akan membentuk, dia akan menjadi laqab. Menjadi laqab atau menjadi nama bagi satu fan. Laqabun li fannin. Kalau usulul fiqh itu kita ambil dengan makna al-terkibi, bil makna terkibi, dia akan jadi laqabun li fannin, nama bagi satu fan. Yang mana di dalam fan ini ada tiga. Dalam fan usul fiqh ini ada tiga rangkuman ilmu. Pertamanya ilmu tentang adillatul fiqhi al-ijmaliyah, dalil-dalil fiqh yang ijmali. Dalil-dalil fiqh yang ijmali, bukan dalil tafsili. Maksud dalil ijmali ini dalil secara apa dia panggil ijmalnya? Secara pungkal. Dalil fiqh secara ijmal, secara pungkal, secara tidak detail. Secara tidak detail. Dalil fiqh ada berapa? Dalil yang disepakati. Dalil fiqh yang disepakati ada 4 kan? Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini dalil yang disepakati. Dalil ni kalau kita lihat kepada secara ijma' dia akan jadi usul fiqh. Misalnya kita kata al-amru. Dalam Quran ada amar, banyak awamir. Dalam Quran banyak awamir, banyak perintah. Dalam hadis juga ada awamir. Awamir Nabi SAW. Dalam Al-Quran awamirillah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat secara ijmal dia akan jadi usul fiqh. Misalnya kita kata al-amru lil wujub. Perintah Allah itu untuk menyatakan haram. Tersasul pula. Al-amru lil wujub, perintah untuk menunjukkan wajib. Wan nahyu lit tahrim, larangan pula untuk menunjukkan haram. Kalau kita ambil secara ijmal begitu, maka dia akan jadi usulul fiqh. Tapi kalau kita ambil detail, amar tu kita perincikan pula. Ada amar berkenaan dengan solah,
Misalnya Allah kata aqimus salah, ada amar berkenaan dengan puasa, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum, difardukan ke atas kamu puasa. Ada amar, ada perintah yang bersangkutan dengan zakat, wa atuz zakah misalnya. Kalau kita ambil secara detail gitu, maka fun tu akan jadi fun, bidang ilmu tu akan jadi bidang ilmu fiqh. Boleh faham beza antara ijmali dengan tafsili. Jadi di dalam usul fiqh dibahas awamir ataupun nawahi dan sebagainya, ini dibahas secara ijmal sahaja. Secara ijmal, tidak secara detail. Bila detail, maka bidang ilmunya adalah bidang ilmu fiqh. Itu perkara pertama tu dibahas dalam usul fiqh. Adillatul fiqhi al-ijmaliyah, dalil-dalil fiqh secara ijmal. Dalil yang ijmali, yang tidak detail. Sama ada dalil itu Quran ataupun hadis ataupun ijma' ataupun qiyas. Boleh faham? Semua tutup mulut ni. Ada faham? Suara jelas? Ya, jelas Rusli ya? Ya. Okey. Yang kedua, itu yang pertama kan? Yang pertama dalam usulul fiqh, bila kita mengambil kira fiqh, usulul fiqh ni dengan makna laqabi. Laqabun li fannin, nama bagi satu fan. Maka dia merangkumi yang pertamanya adillatul fiqhi al-ijmaliyatu. Yang kedua merangkumi turuqus istifadati juz'iyatiha, cara untuk menggali furuk-furuknya, juz'iyah daripada dalil-dalil tadi. Daripada dalil ijmali tadi, kita boleh keluarkan, kita boleh istifadah. Istifadah mana? Korek, keluarkan. Macam orang gali telaga kan. Orang gali telaga tu dia istifadah apa? Dia korek keluar apa dia? Air. Begitu kita daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada ijma' dan sebagainya ini, kita korek keluar hukum. Kita keluarkan ahkam juz'iyah, hukum-hukum juz'i. Daripada dalil ijmali tadi akan keluar banyak juz'iyatnya. Daripada ijmali tadi, contoh daripada al-amru lil wujud, satu ijmali, satu perintah ijmali. Kita ambil contoh, iaitu apa dia? Al-amru lil wujud, amar untuk wajib. Al-amru lil wujud. Daripada al-amru lil wujud tu banyak kita boleh istifadah. Kita boleh keluarkan juz'iyah mana? Furu', cabang-cabang daripada al-amru lil wujud. Contohnya apa? Satu cabangnya, cabang al-amru lil wujud. Contoh, talliquhunna li'iddatihinna. Allah kata, bila kamu nak cerai isteri, kalau kamu ada keperluan untuk cerai, maka cerailah isteri itu ketika menghadapi iddah. Talliquhunna li'iddatihinna. Jangan kamu cerai semasa dalam haid. Cerailah semasa tuhur. Sebab kalau kamu cerai semasa haid, iddahnya akan jadi panjang misalnya. Jadi itu contoh tu. Daripada talliquhunna kita boleh keluarkan satu juz'i, satu cabangan hukum, iaitu apa dia? Cerai isteri hendaklah semasa dia tuhur. Kalau cerai dibuat dalam keadaan dia haid, maka akan jadi apa? Talaqul bid'ah. Dan talaqul bid'ah haram. Talaqul bid'ah, talak isteri semasa dalam haid adalah talaqul bid'ah. Talak bid'ah bukan talaqus sunnah. Dan talaqul bid'ah adalah haram. Macam mana kita istifadah, kita dapat faedah, kita keluarkan juz'i, keluarkan daripada al-amru lil wujud. Perintah itu untuk menyatakan wajib. Bila mana
melanggar sesuatu perintah, maka jika kita buat larangan, bila langgar apa yang Allah perintah, bermakna kita buat apa yang Allah larang, dan buat apa yang Allah larang adalah haram. Kan? Al-amru bisyai'i nahyun 'an dhiddihi. Al-amru bisyai'i nahyun 'an dhiddihi. Perintah terhadap satu perkara merupakan larangan terhadap lawanannya. Bila perintah supaya tolak dibuat dalam keadaan tuhur, dalam keadaan suci, maka dilarang tolak itu dijatuhkan dalam keadaan haid. Itu contoh. Contoh macam mana kita istifadah, kita dapat mengeluarkan hukum-hukum juz'i daripada dalil ijmali tadi. Boleh faham ke? Faham? Alhamdulillah, Allah bagi faham. Itu yang kedua. Turuqu istifadati juz'iyatiha, kaedah-kaedah, cara, teknik untuk istifadah, untuk mengeluarkan juz'iyahnya. Juz'iyah ni lawan bagi kulliyah lah, kan? Ada kulliyah, bila ada kulliyah ada juz'iyah. Daripada al-amru lil wujub satu kulliyah tu. Al-amru lil wujub tu satu kaedah kulliyah, amar untuk wajib. Daripada situ keluarnya banyak juz'iyah. Juz'iyahnya tu. Dan nak keluarkan juz'iyah tu kena ada turuknya, ada jalan-jalannya, ada disiplinnya. Ini disiplin inilah yang kita pelajari di dalam usul fiqh. Kita tak boleh sembrono saja, kan, tentang promo. Kalau kita nak sampai kepada sesuatu destinasi, maka ada jalan-jalannya yang patut kita lalui. Kalau kita tak ikut jalan dia, kita boleh tersesat, boleh hilang arah, boleh tersesat, boleh terjatuh, boleh cedera dan sebagainya. Macam nak daki gunung, kan, dia ada dia punya pos-pos dia, kan, tempat persinggahan dia tu. Dia kena ikut laluan-laluan dia kalau nak sampai ke destinasi di puncak gunung. Kalau dia tak mau ikut, maka dia ikut hentam promo saja, dia redah saja jalan, bukan jalan yang telah diberi panduan, maka dia boleh tersesat, dia boleh kebuluran, boleh mati dan sebagainya, boleh terjatuh gaung dan sebagainya. Begitu juga dalam fiqh ada adillah ijmaliyah yang diberi oleh Allah dan Rasul, Al-Quran, hadis. Ini adillah ijmaliyah untuk kita sampai kepada destinasi kita, iaitu mengenali hukum. Destinasi kita dalam fiqh ni apa dia? Mengenali hukum, ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Ini destinasi kita dalam mempelajari fiqh. Kita nak capai apa? Nak capai ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Maksudnya apa? Jiwa diri mukallaf ni dia mengetahui apa kewajipan dia, apa yang dia mesti buat, dan apa ganjaran-ganjaran yang dia akan peroleh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatun nafsi ma laha, apa faedah-faedah untuk dirinya, wa ma 'alaiha, apa kewajipan-kewajipan yang dia kena buat. Ini destinasi kita dalam mempelajari fiqh, dalam mempelajari wahyu, hukum hakam Allah. Di situ kita nak tuju dia tu, iaitu apa dia? Ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Jadi nak sampai itu kena ada jalan-jalan. Jalan tu nak boleh turuk istifadah, cara untuk kita mengeluarkan hukum hakam juz'i. Cara itulah yang kita nak pelajari di dalam usul fiqh. Yang ketiga, wa'alu mustafidiha, hal keadaan ataupun syarat-syarat. Mustafid ni pengeluarnya, orang yang nak mengeluarkan hukum daripada Al-Quran, daripada hadis. Siapa orangnya tu? Siapakah orangnya? Mujtahid.
Maka mujtahid ini kena ada syurut, syarat-syarat. Syarat-syaratnya apa yang dia kena tahu, apa perwatakan yang dia kena ada, apa sifat, apa sebagainya yang perlu ada pada dirinya. Jadi hal dengan mana pun syarat-syarat ataupun keadaan-keadaan mustafidiham, orang yang nak mengeluarkan hukum. Jelas kan? 3 perkara. Usul fiqh rangkuman bagi 3 tu. Jelas kan? 3 perkara. Saya ulang, pertama dalil fiqh, 4 perkara dalil yang disepakati, Quran, hadis, ijma', qiyas. Ada lagi dalil-dalil lain, sumber. Dalil ni makna sumber pengambilan fiqh. Sumber pengambilan yang lain ada lagi yang tidak disepakati. Misalnya amalu ahli Madinah di sisi Imam Malik. Imam Malik dia ambil kira juga salah satu sumber fiqh amalu ahli Madinah. Istihsan di sisi Imam Abu Hanifah. Dan apa lagi, istishab ba'dul a'immah dia mengambil kira istishabul asli. Wa qila ma'rifatuha. Ini pendapat kedua ni tentang usul fiqh. Pendapat kedua kata apa? Ma'rifatu usul. Ma'rifatu 3 perkara tadi. Usulul fiqh ialah ma'rifatu dhamir kembali kepada 3 tu. Ma'rifatu ay ma'rifatu adillatil fiqhi al-ijmaliyati wa ma'rifatu turuqi istifadati juz'iyatiha wa ma'rifatu hali mustafidiha. Jadi mana satu antara 2 takrif ni yang lebih tepat? Usul fiqh ni nama bagi dalil-dalil 3 perkara tu ataupun nama bagi mengenali 3 perkara tu? Yang mana satu? Mana yang lebih rajih antara 2 takrif tu? Yang lebih rajihnya adalah takrif yang pertama. Maknanya usul fiqh ni dia tetap usul fiqh walaupun kita tidak mengenali dia, walaupun tak ada orang tahu dia. Kan? Quran, hadis, ijma' ni sebagai sumber fiqh. Kalaupun tak ada siapa yang tahu, dia tetap merupakan usulul fiqh. Jadi maknanya usul fiqh nama bagi 3 perkara tadi. Sama ada orang tahu ke orang tak tahu ke, tak ada beza. Jadi maknanya tidak ada keperluan lah untuk kita tambah perkataan ma'rifah tu. Dalam memberi ta'rif usulul fiqh, kita tambah ma'rifah tu mengenali 3 perkara itu. Usul fiqh ialah mengenali 3 perkara itu, iaitu tidak ada keperluan untuk kita tambah qaid itu. Boleh faham? Faham? Ya. Wal fiqhu. Kemudian wal fiqhu. Apa itu fiqh? Ilmun bi hukmin syar'iyyin 'amaliyyin. Ilmun bi hukmin syar'iyyin 'amaliyyin muktasabun min dalilin tafsiliyyin. Fiqh ialah ilmu mengetahui hukum syarak. Pengetahuan tentang hukum syarak. Ilmun bi hukmin syar'iyyin, mengetahui hukum syarak yang amali. Sebab hukum syarak ada hukum amali, ada hukum syarak ilmi. Hukum syarak amali ni fiqh. Hukum yang berkaitan dengan ibadat kita, muamalat kita. Misalnya solat, misalnya puasa, misalnya hukum hakam jual beli. Ini hukum syar'i amali. Maksudnya hukum syarak yang bersangkutan dengan amalan dan tindakan kita. Satu lagi hukum syarak
perintah Allah yang bersangkutan dengan akidah kita, pegangan kita, kefahaman kita. Misalnya apa? Masalah-masalah tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu hendaklah punya akidah. Ini contoh hukum syar'i. Ilmi ke amali ni, fa'lam. Allah suruh kita tahu. Allah suruh tahu ni ilmi ke amali. Allah suruh tahu. Ilmi lah, sebab dia berkaitan dengan ilmi. Sebab fa'lam kan, bukan fa'mal. Kalau fa'mal, itu macam Nabi kata kepada satu orang sahabat, fa'mal min wara'il bihar. Nabi cerita kat dia hukum hakam syarak yang amali berkenaan dengan puasa. Nabi cerita tentang semayang dan sebagainya. Lepas tu Nabi kata kepada dia, fa'mal min wara'il bihar. Kamu beramallah di sebalik lautan sekalipun, Allah Ta'ala tidak akan mengurangi amalan kamu. Jadi fa'mal tu hukum syarak. Hukum syarak ni hukum yang datang daripada Allah ataupun Rasul kan. Maksud hukum syarak, perintah yang datang daripada Allah ataupun daripada Nabi SAW yang baginda sampaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hukum syarak. Jadi hukum syarak amali ni, bila syarak kata fa'mal, itu amali. Tapi kalau fa'lam, amali kan ilmi. Ya, ilmi. Ilmi. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu berpegang, hendaklah kamu meyakini, hendaklah kamu mengetahui, punya ilmu yaqin, bahawa tiada ilah, tiada yang selayaknya disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila sebut di sini hukum syar'i amali ni, qaid amali itu mengeluarkan ilmu tauhid. Maknanya fiqh adalah ilmu yang berlainan daripada ilmu tauhid. Dan bila sebut hukum syar'i, apa yang terkeluar tu dengan qaid syar'i? Hukum yang tidak syar'i, misalnya hukum akli. Hukum akli, 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 22 lah kan. 2 kali 2 22. Ada kata 2 kali 2 4, yang betulnya 2 kali 2 22. Dah 2 kali 2 22 lah kan. Itu contoh hukum akli. 2 kali 2 22, 3 kali 3 33. Ada pula 3 kali 3 9. 3 kali 3 33 lah. 3 kali 3 3 bukan 9. 3 kali 3 adalah 3. Yang kata 3 kali 3 9 tu itu matematik lama tu. Sekarang kita ada matematik baru punya. Okey. Hukum syar'i, bila sebut hukum syar'i, dia mengeluarkan hukum akli. Maknanya kita memahami hukum akli ini tidak termasuk di dalam fiqh. Ada lagi hukum adat, hukum adi. Hukum adat, bila makan kenyang, itu pun bukan fiqh. Bila kita bakar jari, maka jari kita akan terbakar. Bila kita sepak batu, kaki akan sakit. Itu hukum adat semua. Hukum adat tak termasuk di dalam fiqh. Yang masuk dalam fiqh hanya hukum syar'i. Hukum syar'i pula hukum syar'i amali. Ilmi masuk dalam tauhid. Kemudian muktasabun, ilmun muktasabun. Muktasabun tu sifat bagi ilmu. Muktasabun sifat bagi ilmu. Ilmu yang diperolehi min dalilin tafsiliyin, daripada dalil tafsili. Ini apa faedah pula daripada qaid ini? Untuk membezakan ataupun mengeluarkan ilmu yang diperolehi daripada dalil ijmali.
Sebut tafsili untuk membezakan dengan ijmali. Sebab ijmali adalah usul fiqh, tafsili adalah fiqh. Okey, boleh faham? Ilmu yang diperolehi daripada dalil tafsili, dalil secara detail. Contoh tadi kita dah sebutkan al-amru lil wujub. Amar itu untuk menyatakan wajib. Bila didetailkan, maka akan ada banyak amar. Amar bis salah, amar supaya pada hari Jumaat kita bersegera idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Bila diseru azan pada hari Jumaat, kamu bersegeralah untuk mengingati Allah. Amar supaya puasa sumu li ru'yatihi. Bila kamu nampak anak bulan, kamu adalah puasa. Wa aftiru li ru'yatihi, kamu berayalah bila nampak anak bulan. Dan semakin banyak lagi amar-amar yang detail. Itu termasuk di dalam fiqh detail. Yang dalam usul fiqh ni yang ijmali. Jadi tujuan sebut dalil tafsili itu untuk membezakan fiqh dengan usul fiqh. Kemudian wal hukmu, bila kita kata ilmun bihukmin, fiqh ni ilmun bihukmin syar'iyyin. Hukum tu apa? Hukum tu, bila sebut hukum, maka kita perlu tahu hukum tu apa. Apa maksud hukum? Hukum di sini maksudnya apa? Al-hukmu khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi iqtida'an atau takhyiran. Khitabullah al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi, ataupun khitabullah al-muta'alliqu bi a'amma min fi'lil mukallafi wad'an. Di sini musannif nak beritahu dua perkara. Satu, nak beritahu tentang hukum syar'i. Hukum syar'i ada 5. Yang kedua, nak beritahu tentang hukum wad'i. Hukum wad'i pun ada 5. Hukum syar'i 5 tu apa? Bila khitab Allah, khitab mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bersangkutan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk menuntut. Iqtidaan tu dalam bentuk menuntut. Al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi ta'alluqa iqtida'in. Ta'alluqa iqtida'in. Iqtidaan tu apa tu? Masdar ya, ataupun maf'ul mutlaq ni. Okay. Iqtida asalnya yang jadi maf'ul mutlaq ta'alluqa mahdhuf, yang bersangkutan dengan perbuatan mukallaf secara apa? Secara sangkutan, secara ta'alluq, menuntut, dalam bentuk ta'alluq, dalam bentuk menuntut. Sama ada menuntut buat ataupun menuntut tak buat. Bila menuntut buat jadi wajib, menuntut jangan buat, menuntut tak buat jadi haram. Kemudian menuntut tu pula ada yang jazim, ada yang tidak jazim. Menuntut buat kalau jazim jadi wajib, kalau tidak jazim jadi mandub, sunat. Menuntut tak buat kalau jazim, kalau tuntutan tu kuat, maka jadi haram. Dan kalau tak kuat jadi makruh. Kalau tidak jazim maka jadi makruh. Itu nampak dari situ kan? Wajib, sunat, haram, makruh. Yang kelima, takhyiran. Al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi ta'alluqa takhyirin. Dia punya kaitan itu dalam bentuk memberi pilih. Yang ini jadi ibahah ataupun harus. Maka di situ dah ada 5 tu. 5 tu disebut sebagai apa? Hukum syar'i. Allah punya khitab, Allah punya firman kepada hamba. Jika dalam bentuk menuntut ataupun memberi pilih, maka di sana keluarnya hukum syar'i yang 5. Satu lagi kita Allah Subhanahu wa taala yang bersangkutan dengan fi'il mukallaf ataupun fi'il ghairi mukallaf.
A'amma tu maknanya sesuatu yang lebih umum. Sama ada firman Allah itu bersangkutan dengan perbuatan mukallaf ataupun perbuatan matahari misalnya, perbuatan bulan misalnya. Macam aqimis salata liduluki syamsi, kamu dirikan salat ketika gelincir matahari. Itu kitab Allah yang bersangkutan dengan, dia ada dua situ tu. Aqimis salat tu hukum syar'i, liduluki syamsi itu hukum wad'i. Liduluki syamsi hukum wad'i. Yaitu apa dia? Hukum wad'i di situ mengetahui masuk waktu. Kamu dirikanlah solat liduluki syams, salat zuhur ketika gelincir matahari. Ketika matahari gelincir ke arah barat. Gelincir matahari ke arah barat itu adalah menunjukkan masuknya waktu zuhur. Dan masuk waktu merupakan sababul wujud. Masuk waktu sebab bagi wajibnya zuhur. Okay. Sebab bagi wajibnya zuhur dan syarat bagi sah. Hukum wad'i ada 5 kan? Sebab, syarat, mani', sah dan fasid. Hukum wad'i ada 5. Satu sebab, yang kedua syarat, yang ketiga mani', penghalang. Macam bagi hukum puan haid. Haid itu mani', penghalang daripada solat. Haid itu dipanggil hukum wad'i. Sahihan, sah. Dan satu lagi fasid, batal. 5 perkara ni. Jadi hukum syarak ada 5, hukum wada' pun ada 5, 5 kali 5 25. So, pecahan hukum-hukum Allah Ta'ala ke atas hamba semua sekali ada 25. Okey, insyaAllah kita beri setakat itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.